Daerah Marang merupakan daerah yang bersebelahan dengan daerah Kuala Terengganu. Kalau datang Marang ni, tak sah kalau tak singgah Pantai Kelulut sambil makan kepuk leko, ikan celup tepung dan air nyo. Episod kali ini aku menjelajah ke PPK Marang. Dengar kata di sini ada buat tanaman sayuran vertigasi meja. Vertigasi meja? Selain itu, kita akan singgah kat Peladang Outlet diorang. Ini adalah jenama baru Peladang Outlet. Okay, kenapa namakan Peladang Outlet? Dengan adanya Peladang Outlet ni, awak rasa Peladang Outlet ni perlu diteruskan ataupun tidak? Perlu diteruskan. Aku Roshamno dan ini adalah tour PPK. Welcome back to Tour PPK. Sekarang ni aku berada di Marang, Terengganu dan hari ni yang paling hebatnya kita ada jualan segar dari ladang di Peladang Outlet. Ini jenama baru, Peladang Outlet. Ini pejabat pertubuhan Peladang kawasan Marang dan yang paling menariknya tengok kat sebelah sana tu. Dah start jualan di PPK Peladang Outlet ni. Assalamualaikum. Cik Roslaidi Dan itu dia Puan Asmila. Baik, ini adalah orang kuat daripada LPP Terengganu dan ini ngurus di PPK Marang. Puan, nak tanya Puan kan, ini adalah jenama baru Peladang Outlet. Okay, kenapa dinamakan Peladang Outlet? Nama lama dia adalah PPHP, Pusat Pengumpulan Hasil Pertanian. Tapi diberi versi baru, nafas baru, dinamakan sebagai Peladang Outlet untuk tujuan untuk pemasaran produk-produk ahli. Dah berapa lama jalankan aktiviti macam ni? Dulu ni kita dah buat pemasaran tapi tidak ada bangunan macam ni. So tahun 2021 kita dapat peruntukan untuk bina bangunan dan kita buat jualan secara ni lah. Oh, ini maknanya semua ahli-ahli lah ni? Hasil yang ada, ahli kita ada lebih kurang yang datang ni lebih kurang 5 orang usahawan. Yang lain produk PPK lah. Apa specialnya Peladang Outlet ni? Kelebihan kita harga murah. Wah, kualiti terbaik. Terbaik. Fresh Jamin. Ladang. Jadi maknanya memang daripada ladang tu bawa kat sini ya. Jadi maknanya setiap hari jual macam ni. Setakat ni tidak setiap hari lah. Oh, bukan setiap hari. Bukan. Daripada 2021 sampai 2022 sebulan sekali. Next year kita akan buat 2 minggu sekali. Lebih kerap. Lebih kerap lah. 2 minggu sekali. Boleh kita jalan-jalan boleh ni. Okey. Assalamualaikum. Ini belacan Ya. Belacan Terengganu. Manis leting tau. Manis leting. Dan manis somor. Ya. Itu specialnya buah ni. Dengan harganya memang dah diberi diskaun ni Ya. Ini baru pukul hampir pukul 9 pagi tapi dah penuh dah berebut-rebut. Gulung. Gulung macam ni. Ni apa? Air mabuk? Ni kenapa Boleh. Peladang Outlet ni? Dia kira macam benda segar lah. Benda segar? Baru daripada ladang kan itu jual. Harga? Harga ke banding dengan pasar ke tempat jauh lah. Murah sini ya? Kalau Puan nak sarankan berapa kali sebulan nak buat? Setiap hujung minggu, 4 kali sebulan. Dengan adanya Peladang Outlet ni, awak rasa Peladang Outlet ni perlu diteruskan ataupun tidak? Perlu diteruskan. Sebab dia banyak keuntungan dia. Suka tak cik dapat daging murah? Suka lah. Di antara aktiviti dia Puan, iaitu Peladang Outlet. Betul. Okey, secara keseluruhannya Peladang Outlet ni wawasan dia macam mana? Untuk negeri Terengganu ni kita ada 4 Peladang Outlet sebenarnya. Kita ada di Kemaman, kita ada dekat Marang sini. Kalatan saya dia punya main dia adalah sayuran Cik Rosadi ya. Kita ada Kuala Terengganu juga Datuk dan satu lagi adalah di Setiu. Dan kalau tanya saya antara interaktif adalah PPK Marang lah. Tujuan Peladang Outlet ni sebenarnya adalah untuk menggalakkan ahli atau PPK membuat projek dan mencari pasaran. Dengan kaedah ini, petani boleh menjual sendiri hasil tanaman dan mendapatkan harga yang lebih kompeten. PPK ni sebenarnya dapat membantu petani selain membantu pembeli mendapatkan harga yang murah dan hasil tanaman yang segar. PPK Marang juga dia ada ambil kutip hasil daripada petani, kita kumpul dalam bak yang banyak macam Kuala Langat, lepas tu kita pasarkan. Oh, ada juga buat? Ada juga. Okay, dekat sini apa aktiviti dia sebenarnya selain daripada Peladang Outlet ni? Kita di kawasan PPK ni kita ada projek kelapa sawit pun ada. Tahun depan kita punya target core bisnes kita adalah sayur. Kita nak jadikan PPK Marang ni umumnya di negeri Terengganu sebagai pulau utama lah. Sayuran.
Selain daripada Pasar Borong tu, hantar kat mana lagi? Buat masa sekarang kita ada 2 sumber lah. Satu di Pasar Borong Gompau, Buat Terengganu, dan juga Pasar Cabang 3. Ada yang ahli kita direct ke PPK Kuala Langat. Kalau katakan tengok dari segi ekonomi dia, satu bulan PPK Marang ni, dia menjana sales yang berapa banyak untuk membantu semua orang ahli-ahli ni? Keseluruhan sebulan. Volume kita hampir 30,000 lah. Branding Padang Outlet ni nampak dah diterima oleh masyarakat. Bila start Padang Outlet ni? 2021. Oh, baru lepas Covid? Yes. Lepas Covid? Ya. Sebelum ni dia PPHP, Datuk. Kat sini dia PPHP lah, Pusat Pengguna Hasil. Lepas tu masa tempoh 2 tahun Covid ya, ada beberapa pertukaran yang LPP dah bagi. Untuk kita kumpul hasil, lambatkan dan sebagainya. Lepas tu tak cukup dan sebagainya, Cik Ros saja ya. Itu wujudnya penjenamaan baru PO ni. Saya rasa kalau katakan setiap PPK dalam Malaysia, kalau ada Padang Outlet ni, wah meriah. Betul. Maknanya dia punya change of dia punya jualan tu satu Malaysia. Setuju, Datuk, jadi betul. maknanya kalau ada peladang-peladang yang buat tanaman, buat ternakan, buat produk, maknanya tak payah pening kepala nak hantar kat mana. Betul. InsyaAllah Dengan LPP keluarkan peruntukan yang pelbagai. Macam kita sebut tadi, geran dan pinjaman. Petani nak tanam tapi tak ada peruntukan. So LPP bagi. Bagi duit lagi. Bagi duit lagi. Lepas tu PPK tolong pasarkan, Datuk. So bak kata Datuk, rantaian tu memang ada. Okey, bagi belia-belia kat luar sana yang minat dengan pertanian, korang bolehlah datang ke PPK berhampiran. Daftar jadi ahli, rujuk pada PPK sebab ada banyak peruntukan yang diberikan melalui LPP. Dan untuk makluman, di negeri Terengganu saja kita ada satu peruntukan khas daripada kerajaan negeri, iaitu skim bantuan modal tani, pinjaman mudah kepada rakyat-rakyat di negeri Terengganu. Orang luar tak boleh dapat? Orang luar tak dapat, Datuk. Maknanya macam saya tak boleh dapat lah? Kena orang Terengganu dan pemasroti. Paling 10 tahun saya rasa. Sehingga 50,000. Ya. Oh ya? Tanpa interest. Tak ada interest? Tak ada interest. LPP adalah rusia kepada peruntukan ni. Tanpa penjamin? Tanpa penjamin. Baru nak start projek pun dah boleh. Kita boleh mohon dah. Kata ada tanam sayur. Kat mana tanam sayur? Untuk PPK Marang, kita cuba satu teknologi baru. Kasih meja. Maknanya sistem tanamannya di atas meja. Ada rumah pelindung hujai. Kangkung pun nak sekolah tak? Ya, kena sekolah, kena menulis tu. Okey, jom kita pergi sana, Puan. Okey, boleh. Jom. Okey, sebelum kita pergi tengok vertigasi diorang, aku sempat berjumpa dengan ahli jemaah pengarah. Ramai otai-otai ni. Nama? Anullah. Cik Rosyana bukan? Ya, Rosyana. Ni? Muhammad Ali Harun. Ni, okey. Ini semua otai-otai ni. Muhammad Firdaus. Yahaya. Pian. Ni muda sikit. Ayu. Ini bayi-bayi aku je ni kan. Ni muda. Adi. Okey, saya nak tanya, yang ini semua memang ahli jemaah pengarah dan usahawan sekali ke? Macam saya peladang muda, lepas tu saya usahawan buat sendirilah sambil-sambil membantu peladang. Saya AJP selaku ahli peladang jugalah. Mana kita ada buat sawit ada sikit lah. Sawit ada. Kaya, buat sawit kaya. Okey, janji di kota, pengarah negeri dan juga pengurus PPK Marang bawa aku tengok tanaman vertigasi, tapi kat sini vertigasi meja. Ni sawi sekolah dekat kangkung sekolah. Okey, kenapa pilih vertigasi meja ni? Salah satu yang paling utama lah, kita dah satu pemindahan teknologi tu. Kita tak nak lagi bila sebut pertanian, bila sebut menyangkul je, orang dah surrender. So bila kita bawa satu teknologi bertanam secara atas meja ni lebih senang untuk berkebun. Walaupun kos dia akan tinggi pada permulaan, tapi untuk jangka masa panjang inilah perubahan dalam bidang sektor pertanian yang kita cuba perkenalkan. Dan juga atas meja ni kita tidak menggunakan 100% tanah. Jadi penyakit bawaan tanah tu kita boleh kawal di situ. Kita cuma guna 100% kokopit ataupun sekam padi. Yang seterusnya kita selesa bekerja. Kita tak ada lagi nak membongkok. Lepas tu dengan adanya RPH ni, kita bukan terikat pada faktor cuaca lah untuk keluarkan produk. Panjang tahun kita boleh tanam. Malam pun kita boleh kerja lagi. Satu hari 3 meja kita boleh keluarkan. Sekitar 150 kilo sehari. Sekarang sawi 1 kilo berapa? RM5 sekarang. Saya nak kira duit je. Betul. Kangkung pun mahal sekarang. Puan, apa yang membuatkan LPP negeri tertarik dengan projek tanaman vertigasi meja ni? Terengganu ni negeri-negeri banjir. Seperti mana negeri Kelantan dan sebagainya. So kita rasa bila tanam kat bawah konvensional tu, bila banjir tu habis punah. Kita banyak bencana dan sebagainya. Jadi kita rasa projek yang seperti ini sesuai. Yang penting Datuk sebenarnya dia ke arah berteknologi. Mesti peruntukan dia besar untuk ni kan? Ya Datuk. Yang ni saja lebih kurang setengah juta Encik Ros saja. 500,000 melalui peruntukan PRE, DE,
4.5 juta. DRE, peruntukan pembangunan DE dah bermula pada tahun 2017. Katalah korang ni ahli, berminat nak buat tanaman fertigasi meja ni kan. PPK yang akan bantu dan set up untuk korang. Wow, senangnya. Dari segi kos, PPK akan kira semua. Diorang yang akan pergi tapak, berapa luas boleh buat sehingga kan korang diajar dan boleh tanam sendiri. Macam mana pula kalau korang tak berapa nak mampu? Boleh ke tanam? Sekarang kalau di bawah LPP ada TPUP. Cuma TPUP ni projek dah ada nak besarkan. Tapi Kerajaan Negeri Prihatin, Kerajaan Negeri Terengganu, dia sediakan skim modal tani. Mana ahli boleh meminjam sehingga RM50,000. Korang kat luar sana, sebenarnya kadang-kadang korang semua mencari satu benda dalam apa saja nak buat. Kadang-kadang korang semua boleh belia-belia lah. Suka sangat pergi kat bandar-bandar besar kan untuk bekerja. Sedangkan taraf hidup kat bandar besar tu tinggi. Sekarang ni kita tengok kerajaan ada cakap yang miskin bandar kan. Miskin bandar gaji sampai RM3,000 tapi dia jadi miskin kat bandar. Sebab apa? Dengan kos sara hidup yang tinggi. Jadi kadang-kadang ada orang belia-belia ni dia ada tanah-tanah mak bapak dia yang tinggal kat kampung. Tak payahlah korang pergi kat KL tu kan. Tak payah pergi bandar-bandar besar. Kalau katakan untuk hidup dapat untung, dapat gaji. Untung RM3,000 sebulan. Berapa keluasan tanah yang diperlukan untuk pertanian? Okey, contohlah untuk vertikasi meja ni, untuk pendapatan dia bersih RM3,000 sebulan. Dia perlu 30 buah meja. 30 buah meja. Hari-hari dia keluar meja, keluar sayur. Setiap hari katakan 50 kilo dengan harga RM3 dia dapat RM150. Tolak mod kos sekitar dalam RM60 ke RM70. Yang balance tu bersih untuk dia. Kos tu termasuk tenaga buruh. Andai kata dia tenaga buruh. Andai kata dia sebagai pekerja, dia akan dapat upah tu dapat ke dia dah. Tak, tadi cakap pasal kangkung, mana kangkung ni? Tak nampak kangkung ni. Kangkung ada. Sebelah sana ada kangkung, belah sana pun ada kangkung. Kita campur-campur lah. Mana kangkung ni? Mana? So ni kangkung ah, cantik kangkung ni. Kangkung tanam sendiri je tak boleh? Ya, kalau zaman-zaman saya kecil saya kangkung kutip tepi longkang. Kan. Ni kangkung tanam atas meja. Bersekolah. Okey, sekarang ni aku bersama dengan saudara Muhammad Huzaifah. Dia seorang pengurus projek dekat sini. Mat akan terangkan kepada kita macam mana permulaan sampailah penghasilan tanaman sawi ataupun kangkung. Okey, ni proses yang pertama. Selepas kita harvest yang 2 hari lepas, jadi proses seterusnya sebelum kita menabur, kita perlu gaul dulu sabuk ni. Gaul bagi rata. Sebab gaul ni ialah sebab nak bagi lembut balik kokopit ni lah. Mudah tanam balik lepas ni. Dia hanya mengambil masa dalam lingkungan 15 minit kerja-kerja ni. Lepas menggaul ni kita nak rata balik semua sekali. Lepas tu kita buat baris, kita tanam. Okey, untuk atas meja ni kita tanam kangkung lah bagi meja. Meja ni kapasiti dia dalam 60 kaki panjang dia. Jadi inilah cara-cara kita menanam kangkung atas meja. Pertamanya kita tengok kita buat baris dulu untuk kita tabur kangkung. Kangkung tu kita perlu penjarakan sikit. Dia kangkung ni rapat, dia batang dia halus. Jadi kita kena perlu tabur selang-selang. Maknanya ada jarak ah. Satu meja ni proses ni ambil masa dalam 30 minit ah. Biji benih dia sebanyak lebih kurang 80 gram bagi satu meja. Hari ni tanam sampai 21 hari kita dah boleh harvest kangkung ni. Kangkung ni memang masa dia pendek ah. Okey, bagi satu baris yang roll ni yang kita buat ni hampir dalam 45 ke 50 biji benih benih kangkung kita tabur atas baris ni. Kita tengok tanaman kangkung yang dah disemai dari hari yang pertama, yang sekarang ni dah hari yang ke-8 Tengok ketinggian dia, pertumbuhan dia adalah sekata bagi tanaman atas meja. Okey, kita tengok di sini buat permulaan dia ada sedikit kuning tanaman kangkung ni. Sebab kita menggunakan kokopit yang baru. Bagi tanaman sikat masa ni dia tidak begitu fashion Tapi dalam masa ke 15 ke 21 hari sebelum nak harvest tu dia akan hijau balik Kita akan push balik dengan baja. Mungkin ni kuning sikit kita tengok ni dia daun dia. Pas pada 15 hari dia akan hijau balik Sekarang ni kita tengok ni sawi ni dah matang, di mana di tarikh dia dah sampai 21 hari. Jadi ini proses harvest kangkung. Harvest ni kita harvest pada belah petang Belah petang tu kita harvest ini, lepas tu kita ada proses-proses lagi membasuh apa semua, cuci. Lepas tu adalah tim kita dari tim pemasaran akan ambil dan hantar ke ladang outlet kita. Okey, aku bersama dengan Encik Said Nazwan, Ketua Unit Pengeluaran dan Perniagaan. Okey, apa fungsi dia tu? So di negeri Terengganu ni kita ada lebih kurang dalam 15 pertubuhan peladang dan 1 PPN. Di bawah unit saya ni saya akan lebih kepada pemantauan kepada projek-projek pertubuhan peladang lah, dan juga bajet-bajet yang diturunkan. Kita akan buat semakan, review semula apa-apa yang permohonan daripada pertubuhan peladang. Dan di bawah saya juga macam tadilah peladang outlet. Oh, peladang outlet yang baru lah kan? Yang baru. Dari segi rekod last year 2021, penghasilan atau penjualan peladang outlet ni lebih kurang 3.1 juta.
3.1 juta. Tahun lepas. Tahun lepas. Tahun ni sehingga November 3.4 juta. Wah, makin meningkat ya. Makin meningkat. Kadang-kadang orang nak tanam ni pun dia fikir balik, lepas aku tanam aku nak jual kat mana. Betul. Jadi dah adanya peladang outlet ni dengan perkembangan dari segi peningkatan jualan tadi tu dah nampak peladang outlet ni memainkan peranan yang begitu besar lah. Betul. Okey, itu cerita daripada PPK Marang. Semoga cerita di PPK Marang ni menjadi inspirasi yang begitu besar kepada semua yang ada di sekitar sini untuk menjadi petani-petani ataupun peternak-peternak ataupun usahawan khasnya belia-belia. Terima kasih. Toki. Terima kasih Puan. Terima kasih Cik Syed ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Semoga jumpa lagi dalam episod yang lain. Jangan lupa untuk subscribe Suhan Channel. Bye.